Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Makasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Surau Nurul Huda atau Surau Al-Huda. Surau Al-Huda, Taman Markisah. Dia mikrofon tak pandang okey. Dia tenggelam timbul. Okey. Tak okey. Okey. Okey ke KO? Okey ya. Baik, seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dengan pertemuan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu yang mana kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni banyak. Biasa bila saya tanya orang apa itu sunnah Nabi, bila saya tanya apa itu sunnah Nabi, ada beberapa jawapan yang saya terima. Saya kata, okeylah, tambah-tambah zaman orang sambut maulid kan. Bila sambut maulid ni bukan sekadar nak ingat Nabi, ingat maulid Nabi aja. Kewajipan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Jadi bila saya tanya apa itu sunnah Nabi, rata-rata saya dapat jawapan, oh Ustaz, sunnah Nabi ni simpan janggut. Yang lain, sunnah Nabi ni pakai jubah. Kan? Sunnah Nabi ni makan dengan 3 jari. Sunnah Nabi ni bersugi. Rata-rata saya dapat jawapan, sunnah Nabi ni difokuskan kepada perkara-perkara sunat. Ya betul, sunnah Nabi betul, kita tak nafikan, tapi perkara-perkara sunat. Jarang saya dapat jawapan bila sebut sunnah Nabi ni yang merujuk kepada perkara wajib. Sedangkan ilmu tu sunnah Nabi. Dan ilmu tu wajib. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu itu wajib kepada setiap individu muslim. Wajib. Jadi maknanya, bila kita sebut sunnah ni, kita duk anggap benda sunat je. Sunnah ni sunat. Sunnah ni sunat. Sunat ni sebagai tambahan. Kita tak nafikan, ya, itu diperlukan. Tapi dia sebagai tambahan. Hak wajib mana? Hak wajib tu. Hak tu yang mula-mula patut di-highlight kan. Yang patut diambil berat dulu. Hak wajib tu. Itu yang kata sunnah Nabi SAW. Jadi antaranya apa? Inilah majlis ilmu kita ni. Ilmu ni memang wajib. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Tuan-tuan duk perhati hari ni banyak sekali aliran-aliran pemikiran yang macam-macam hak kita jumpa. Macam-macam. Banyak aliran pemikiran yang sesat banyak. Ajaran-ajaran sesat. Idea-idea yang mengelirukan. Teori-teori konspirasi. Oh, macam-macam lagi lah hak kita duk jumpa ni. Tuan-tuan, sebab apa benda-benda ni makin meningkat, makin bercambah? Antara sebabnya,
Lack of knowledge. Antara sebabnya kekurangan ilmu. Itu antara punca dia. Dan berani disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata, la uhaddithannakum hadithan. Aku nak cerita kepada kamu satu hadis Nabi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar sendiri Nabi SAW yang bersabda. Apa Nabi kata? Min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhhar jahlu. Daripada tanda-tanda kiamat, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya daripada tanda kiamat, ilmu makin berkurang, jahil makin berkembang. Ini. Sedangkan kita sambut Maulid tiap-tiap tahun. Tapi tidak ada peningkatan ilmu yang sepatutnya ada. Akhirnya kita hanyut. Dan ilmu tu lah ni, orang kata ustaz. Ada yang sebut saya ustaz. Dia kata, Allah lah, bukan susah nak dapat ilmu. Di hujung jari je. Google je. Tuan-tuan, hak dalam Google tu bukan ilmu lagi. Itu baru maklumat. Kita kena beza maklumat dan juga ilmu. Kena beza. Sebab tu dipanggil al-khabar imma yahtamil as-sidq atau al-kadhib. Sesuatu perkhabaran, satu maklumat tu dia ada dua. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin benar, mungkin palsu. Jadi ilmu tu macam mana? Ilmu tu adalah pengetahuan sebenar terhadap satu perkara. Baru jadi ilmu. Maknanya maklumat sampai itu bukan ilmu lagi. Sebab kita tak tahu sebenar ke tak sebenar. Kita kena analyze dulu. Kita analisis dulu. Kita tengok dulu. Kita timbang dulu. Kita lihat dalam konteks Quran dan sunnah Nabi SAW. Baru kita tahu ni betul ilmu ke tidak. Kalau kita tak timbang dari sudut ilmu, kita terima je maklumat yang sampai, hanyut kita. Hanyut. Tuan-tuan. Kita kata hanyut dalam mencari kebenaran. Sesat di jalan yang terang. Jalan terang tapi sesat lagi. Sebab apa? Sebab dia anggap betul dah. Dia duk anggap betul, tapi orang punya tak betul. Ramai jenis macam ni, tuan-tuan. Dia anggap betul, tapi tak betul. Pasal apa? Pasal dia ikut-ikutan tanpa ilmu. Dia nampak sikit, nampak macam cantik, dia ikut. Tetapi rupanya cantik itu hanya perhiasan luaran saja, bukan hakikat yang sebenarnya. Banyak contoh. Saya nak bagi contoh satu. Sebelum itu, malam ni kita nak sembang santai je sebenarnya. Kan? Jadi, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, saya alu-alukanlah sebab biasa kuliah saya akan buka soalan. Sebab saya tak suka cakap seorang. Cakap seorang ni syok sendiri bercakapnya. Perempuan nak dengar tak dengar pun tak tahu. Kadang kata ustaz cakap benda yang sama. Ya. Kan? Malas dengar lah. Okey tak apa. Oleh demikian, saya tak nak saya syok sendiri, saya cakap seorang. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan dan perempuan ada persoalan nak tanya. Kok ada something rasa macam tak puas, rasa nak tanya. Atau rasa masih lagi keliru. Atau ada masih lagi buntu. Atau perlu pada penjelasan. Maka saya alu-alukan. Lagipun pengurusi sebut tadi, ustaz lah malam ni pukul berapa tak apa. Saya ingat sampai pukul 11.30 atau pukul 12 kot rasa. Pengurusi dah bagi lampu hijau dah. Kan? Dia kata pukul berapa tak apa. Jadi pukul 12 Tuan-tuan, dengar pukul 12 tu rasa Allah duk nak. Jadi siapa-siapa yang nak tanya soalan, saya buka melalui talian WhatsApp ataupun SMS. Jadi malam ni kita buat program kita ala-ala tanyalah ustaz di TV3. Biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-tuan tak payah telefon, tuan-tuan hantar dalam WhatsApp saja. Sebab kalau telefon pun tuan-tuan akan menang telefon. Hak biasa telefon Haji Tukinon, Cik Omar Abdul Majid. Itu yang Mamu. Kalau Penang ni seorang tu je ada telefon. Mamu. Tak mana? Itu rumah dia. Yang kenal nak Mamu? Mamu Napiah. Tak kenal. Belah pulau lah. Dia belah pulau. Dia seorang je rasanya. Dia telefon belah Penang ni. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan, tuan-tuan WhatsApp pada saya ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa ada soalan, anda boleh WhatsApp ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan talian dibuka sekarang. So bolehlah kalau tuan-tuan nak SMS, nak WhatsApp soalan,
Apa-apa soalan, insya-Allah saya akan cuba respon dari semasa ke semasa. Yang penting kita nak something malam ni kita boleh bincang yang boleh faham apa yang saya nak sampaikan, dan juga boleh kita kata menjelaskan kekeliruan kalau wujud, supaya apa? Supaya kita nak sebut tadi, kita nak something itu biarlah kita mengetahuinya dalam konteks ilmu, supaya kalau kita pegang tu, kita pegang dengan betul. Sebab dalam masyarakat hari ni macam-macam hak mai kat kita. Hak informasi ni banyak. Bab mimpi jumpa Nabi. Oh, lately ni banyak orang. Saya ada interview ada beberapa orang ni. Dia mengaku mimpi jumpa Nabi. 3 kali dia kata jumpa Nabi. Saya tanya dia, pernah baca tak kitab Syama'il Muhammadiyah? Tahu kan kitab Syama'il kan? Syama'il Tirmizi kan? Oh, dia kata, Ustaz, saya tak tahu. Tu kitab Arab, saya tak mengaji Arab. Okeylah. Pernah tak belajar tentang bagaimana rupa bentuk Nabi? Nabi muka macam mana? Nabi rambut macam mana? Pernah tak? Pernah mengaji tak benda ni? Oh, dia kata tak pernah. Kau tak pernah. Macam mana tahu hak dalam mimpi itu Nabi? Macam mana tahu hak dalam mimpi itu Nabi? Oh, dia kata hati saya kata itu Nabi. Oh, senang sangat lagu tu. Ini yang kita kata kadang-kadang iblis masuk ni. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ni. Dia duduk main pusing-pusing dalam hati kita kan. Duduk menghiasi. Kononnya betul. Tapi tak betul pun. Sebab tu kita kena kenal. Kena belajar. Kau tak belajar macam mana nak tahu? Tu kata-kata kena ada ilmu. Kan? Ada orang tanya, bukankah Nabi, syaitan tak boleh serupai Nabi? Oh, dia tanya. Betul? Dalam hadis Nabi, Nabi kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang tengok aku dalam mimpi, kata Nabi, sesungguhnya betul dia tengok aku. Sebab apa? Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Karena syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Baik. Itu clear. Hadis itu clear. Tak ragu. Nabi kata, siapa yang tengok aku dalam mimpi, betul dia tengok aku. Sebab syaitan tak boleh menyerupai diriku. Tapi kita kena ingat, syaitan memang tak boleh menyerupai Nabi. Tapi dia boleh menyerupai orang lain. Dan mengaku sebagai Nabi. Kalau orang yang tak kenal Nabi, nampak tak? Dia kena tak kat situ? Dia kena dengan tipu daya syaitan. Ini masalah. Kan? Sebab tu pernah ada orang yang sebut dengan saya, dia jumpa Nabi dalam mimpi. Saya ucap tahniah, bagusnya, Alhamdulillah, tahniah lah. Macam mana kamu nampak Nabi dalam mimpi kamu? Dia pun cerita, saya nampak Nabi pakai songkok dengan kain pelikat. Oh, ni Nabi Taman Markisa ke apa ni? Pakai kain pelikat pula. Siap dengan songkok lagi. La ilaha illallah. Jadi maknanya dia tak nak bezakan. Dia duduk ingat hati dia duduk kata Nabi situ. Ilmu yang dapat membezakan yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Siapa yang melalui satu jalan yang padanya dituntut ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Pasal apa? Pasal dia tahu jalan ni betul, ni jalan tak betul. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah satu ketika dia berjalan, tiba-tiba ada satu suara dari langit menyatakan, wahai Abdul Qadir Jilani, akulah Tuhanmu. Oleh kerana kamu, maqam kamu sudah berada tinggi di sisiku, dihalalkan bagi kamu yang diharamkan kepada orang lain. Syekh Abdul Qadir ambil kasut, dia baling. Oi, setan yang nak tipu aku lah. Pasal apa? Pasal Syekh ni orang ada ilmu. Kalau kita main suara lagu tu kembang semangkuk, aku ni hebat rupanya. Dia main siap main dalam mimpi lagi, beritahu aku lagu ni, lagu ni. Ini masalah, tuan-tuan. Bila tak ada ilmu, mudah sangat diperdaya oleh iblis dan syaitan. Senang-senang. Sebab tu syaitan tak takut pada kaki ibadat yang tak ada ilmu. Dia tak takut. Senang je dia nak perdaya. Senang je. Dia nak perdaya senang je. Sebab tak ada ilmu. Sebab itu mula-mula Islam ni, dipanggil Islam ni agama ilmu, dan Islam memerangi sebarang bentuk kejahilan. Hidup kita kena tahu itu sunnah Nabi yang wajib hak kita nak kena buat. Supaya kita dapat tahu mana jalan hak betul, mana jalan hak salah, mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Supaya kita dapat mempersiap diri kita untuk cari syurga Allah dan menjauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu kita dah lihat hari ni, bila tidak ada ilmu, jadi macam-macam. Akhir zaman ni, duduk cari Imam Mahdi. Duduk cari Imam Mahdi. Tak cari sampai masa dia main lah. Kita tak dituntut untuk cari dia. Tetapi kita dituntut dengan hukum hakam syarak yang kita kena siapkan diri kita. Seorang sahabat tanya Nabi,
Bila kiamat? Nabi tak jawab soalan tu. Sebaliknya Nabi tanya, apa persiapan kamu untuk kiamat? Itu. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata, kun urdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisah fatahlik au kama qala. Nabi kata, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Itu nombor satu. Nombor satu tu kena berilmu betul-betul. Nombor dua, muta'alliman. Menuntut ilmu. Nah, kamu jadi orang yang menuntut ilmu. Yang nombor tiga, mustami'an. Ni, dengar ilmu. Dengar ilmu. Nombor empat, muhibban. Cinta kepada ilmu. Jangan jadi golongan kelima. Nak kata berilmu pun tak, menuntut ilmu pun tak, dengar pun tak, cinta pun tak. Benci lagi ada. Ada orang benci tu tak suka. Dia perangai Abu Lahab tu. Perangai Abu Lahab. Walaupun dia seronok dengan kelahiran Nabi, tapi dalam masa yang sama, bila Nabi bawa Islam, dialah paling awal yang menolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada orang memang dia tak suka pada ilmu. Tuan-tuan, ada satu surau dia cerita pada saya. Lama dah ni, dulu. Dia cerita, benar satu ketika ni wujud dalam kawasan mereka. Ada orang memang, orang kita, dia tak suka pada ilmu ni, tahap memang betul-betul tak suka punya. Sampaikan bila orang buat kuliah kan, speaker kadang kuat sikit lah. Kan? Kau seorang Melayu kan, dia tak kisah lah. Tapi dia tak puas hati. Dia kata, apa dia ni? Dia pergi potong wayar speaker. Dia bukan takat tak suka, dia pergi potong wayar speaker. JK suruh mesyuarat, tak apalah, sabarlah. Kita ni nak JK kena sabar. Dia pergi perbetul balik. Adalah salah seorang JK tu reti, dia perbetul balik lah. Kan? Kemudian, dia dengar, bunyi pula dah. Dia pergi potong kali kedua. JK sabar. Nak jadi JK kena sabar. Kan? Tak apalah. Pergi sambung pula. Tengok-tengok, sambung. Tak apalah, dia potong, tu sambung. Kan? Bunyi pula. Tiba-tiba dia tak puas hati juga. Dia pergi potong kali ketiga. Kali ketiga bukan takat dia potong, dia pergi bakar wayar tu. JK tak apa, kita pergi sambung. Pergi sambung tak boleh lah. Pasal kawan JK pun takat mana ilmu dia sikit. Ya, ilmu dia pasal wayar-wayar ni, elektrik ni. Lebih-lebih aku tak kerti. Dia kata, kalau guna aku tak kerti, kena panggil TMB lah. Panggil orang yang berkeahlian, panggil TMB mai. TMB tengok-tengok. Dia kata, ni bukan sikitnya rosak ni. Nampak sikit, tapi dia habis semua. Habis semua. Kena buat lain. Wiring semua kena buat lain. Kos dia 50 sampai 60 ribu ringgit. Terkejut mereka terduduk. Loh. Kita duduk Sabak lama ni, rupanya sampai lagu ni buat macam mana ni? Ada kata, jom kita pergi rimbuk dah. Jangan. Jangan. Jangan buat satu keputusan yang menyalahi undang-undang. Tak apalah lagu ni lah, ambil keputusan, buat report polis. Kita ikut saluran undang-undang, buat report polis. Buatlah report polis. Bila buat report polis, tuan-tuan, OKT, orang kena tuduh ni dipanggil lah. Boleh panggil lah. Buat siasat. Tanya dia, kamu kan buat ni? Kamu kena mengaku ni? Dia kata, pasal tuduh saya? Ada bukti? Ada CCTV? Dia pun cerdik lah. Ada CCTV? Ada bukti? Yang tunjuk saya yang buat? Kan? Dia cuba nafikan. Polis tu pun, dia pun ada pandai trik juga. Kami tahu. Tak tahu pun kata tahu lah. Kami tahu. Kami ada intelijen kami apa semua. Kamu kena ingat. Dia kata. Kamu ingat kes ni kecil ke? Nampak macam kecil. Kamu tahu tak? Kos nak baiki itu 50 sampai 60 ribu ringgit. Dia dengar, dia terkejut. Saya potong pendek ni nya. Pasal 50 ribu? Lah kali dia dengan tak sengaja tu terkejut dengan 50 ribu tu. Termengaku. Orang tak mengaji bukan cerdik mana pun. Kan, tuan-tuan? Jadi maknanya, ada orang lagu ni. Kita dah ingat tak ada? Ada. Dan Nabi dah bagi tahu golongan macam ni, golongan yang binasa. Dia sama macam Abu Lahab. Nabi duk dakwah ikut, dia duk ikut belakang, duk nak kacau Nabi. Macam-macam dia berkata. Akhirnya dia akan terus berada dalam kejahilan. Orang tak mengaji ni tuan-tuan, dia akan terus berada dalam kejahilan. Yang amat-amat merugikan. Pernah satu ketika ni di Kuala Lumpur tuan-tuan. Cerita di Kuala Lumpur. Saya duk pergi satu surau ni. Ada mereka mengadu ke saya. Dia kata, Ustaz, ada satu kumpulan ni, 4-5 orang ni, geng-geng pencen lah ni, pencen. Tapi mereka satu ya, bab semayang ni, 5 waktu tak pernah tinggal di surau ni. Subuh dia main.
Bukan senang nak main subuh tu, tapi dia boleh sampai. Lohok dia main, asar dia main, maghrib dia main, isyak dia main. Pasal apa? Pasal dia pencin. Pasal apa? 4-5 orang ni geng-geng. Jadi, boleh jumpa dekat surau kan. Jadi, pot tempat dia jumpa. Tapi satu hak dia patut suka. Mengaji pun tak mau. Mengaji pun tak mau. Tengok, mengaji, balik. Dengar azan sekali, dah habis mengaji, baru dia main. Begitu. Dia nak jadi cerita dia pula. Dia mengaji tak mau. Dia kata, kami tak mau dengar-dengar ni semua ni. Mengaji-mengaji ni mengarut je. Kita nak fokus ibadat je. Kan. Lalu apa jadi? Mereka ni, pernah satu ketika ni, dia suruh cerita kat saya sendiri. Lepas main subuh apa semua, mereka main subuh main. Ramai main. Zikir apa semua. Okay. Lepas tu ada kuliah. Taklah meja ni, nak panggil. Tengok. Kuliah. Ada kuliah, 4-5 orang pakai tengok. Jom kita belah. Sebelum belah tu sempat sembahyang ba'diyah subuh 2 rakaat. Baru balik. Makna apa tuan-tuan? Adakah ba'diyah subuh ni? Dan lagi buat ba'diyah subuh 2 rakaat. Sebelum balik. Mengaji tak mau. Ini bahana dia. Dia duk rasa dia selesa. Dia duk rasa amalan dia bagus. Dia duk rasa dia dekat dengan Tuhan. Tapi setan gelak renyeh kat dia. Dia kena terpedaya macam tu saya. Dia tak tahu apa hak dia buat. Dia tak tahu betul ke salah hak dia buat. Dia pun tak tahu. Dia pakai ikut suka dia. Sedangkan Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang buat satu amalan yang tidak bertepatan dengan apa hak Nabi ajak, rad, rejected, tertolak. Nak tahu apa hak Nabi ajak? Kena mengaji. Kena tuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu tu pula ada di mana manhaj dia. Ilmu apa hak kita mengaji pun dia takkan lari daripada Quran dan sunnah Nabi. Baik ilmu akidah, baik ilmu fiqh, baik ilmu tasawuf. Jangan kata ada setengah ilmu batin ni, dia tak campur Quran. Dah. Dia asas dia Quran sunnah tu mesti ada. Dia punya kekuatan tunjang dia duduk kat situ. Pernah saya jumpa, ni pengalaman saya. Saya jumpa ada seorang ni, dia belajar tarikat, tuan-tuan. Saya minat tarikat. Saya duduk Syria dulu, memang saya terlibat banyak dengan tarikat dan juga tarikat tasawuf lah. Di Syria banyak. Kalau tuan-tuan pernah pergi Syria, tuan-tuan tahu macam mana dia punya perjalanan tarikat. Dan saya pernah kaji satu-satu tarikat. Hak mana okey, hak mana KU ada belakang. Ada. Hak okey pun ada, hak tak okey pun ada. Kan? Dia ni, dia belajar satu tarikat tasawuf. Saya suka lah. Saya minat lah. Dia sembang dengan saya. Saya pun minat. Saya kata belajar kat mana? Dia cerita dia belajar kat Ceras. Dekat Ceras. Satu kiai dia kata. Satu kiai ni. Dia kata, alhamdulillah lah, sejak saya belajar ni, hati saya bersih. Dia kata. Kami belajar untuk membersihkan hati. Memang tujuan kita, tuan-tuan, benda yang paling penting lah hidup kita apa? Kalau anggota kita ni, yang paling penting apa? Hatilah kan? Sebab Nabi kata, idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau baik, seluruh individu tu akan baik. Kalau dia ada masalah, benda ni ada masalah, seluruh individu tu ada masalah. Apa dia? Nabi kata hati. Jadi kalau hati baik, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada luaran yang baik. Tapi kalau hati itu ada masalah, maka dia juga akan memberi kesan pada luaran yang ada masalah. Jadi bila kawan ni cerita dia mengaji untuk membersihkan hati, membaikkan hati, saya jadi minat. Saya kata kat dia, mengaji macam mana? Saya pun nak mengaji juga. Boleh saya join pengajian kamu pada guru kamu yang katanya boleh bersihkan hati ni. Dia kata gini, saya dapat guru, alhamdulillah lah, guru saya ni bukan saya nak puji, tapi dia ni ada karamah. Sebab tu saya rasa macam belajar tu kira lega sangat-sangat ni. Belajar tu masuk, hati jadi bersih. Ada karamah macam mana, saya kata? Dia kalau sandak kat dinding ni, dia boleh tembus dinding. Kita tengok sini boleh tembus tak? Ada sandak dinding ni. Ni bukan tembus, lena. Kan? Benar sekali tu ni, dia beritahu pengalaman dia. Dia cerita ni bukan lawak-lawak, tuan-tuan, cerita sungguh. Dia tahu bagi tahu pengalaman dia. Satu ketika dia kata dia balik ikut tok guru, balik ni ikut belakang, follow ikut belakang. Tok guru terlupa, dia terus masuk dalam rumah tu, tak buka kunci lah. Masuk rumah baru teringatlah nak murid di belakang. Dia keluar balik buka kunci bagi nak murid masuk. Lepas tu dia kata guru saya ada karamah. Saya kata tak apalah, karamah tak karamah tu dialah Allah boleh bagi. Tapi saya nak tahu mengaji apa, saya kata.
Hati bersih nak mengaji apa? Nak tengok mengaji apa? Dia pun kata lah, baik, kita mengaji ni dia kata, untuk hati bersih, kita tak boleh mengikut pengajian biasa. Pengajian biasa ni, orang duk mengaji, duk cari yang mana betul, yang mana salah. Tak betul, salah, tak salah, betul, bila nak habis. Duk cari betul, salah, bila nak habis. Kita sepatutnya tak perlu cari betul dan salah lagi. Kita kena mengambil satu kesimpulan daripada betul dan salah. Saya dengar lagu tu, saya pun tak faham. Saya kata, saya ni tak tahulah bab-bab falsafah, saya tak kerti sangat. Tolong bagi contoh boleh tak? Macam mana yang kata kesimpulan daripada betul dan salah apa semua, dia boleh bagi contoh boleh tak? Dia kata lagu ni lah contoh. Okay, tak apa, saya bagi contoh. Dia kata, Iblis tak sujud pada Adam kan? Kan? Ya, betul. Quran sebut kan? Iblis tak betul. Perbuatan Iblis itu betul ke salah? Dia tanya saya. Saya terus jawab, salah. Spontan jawab, salah. Dia kata, saya kasih pesan tadi, jangan cepat cari betul yang salah. Tu saya kata, nak jawab apa? Dia tak sujud pada Adam. Salah lah. No. Saya nak bagi tahu contoh kepada awak, dia kata, supaya awak faham. Oh, dia nak ajak saya lah. Kalau kita kata, perbuatan Iblis tak sujud pada Adam itu salah, maknanya kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Sedangkan makhluk hanya boleh sujud kepada Allah, tidak boleh sujud pada makhluk. Faham tak ni? Nampak duk blur lagi ni? Saya ulang sekali lagi. Dia kata, kalau kita menyatakan perbuatan Iblis tak sujud pada Adam itu sebagai salah, seolah-olah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Kerana Iblis itu makhluk, Adam itu makhluk. Sedangkan kita hanya boleh sujud kepada Allah, tak boleh sujud pada makhluk. Jadi kita tak bolehlah kata perbuatan Iblis tak sujud pada itu sebagai salah. Kalau kita kata salah, maknanya seolah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Nampak tak lagi? Logik tak? Logik tak? Logik kan? Logik kan? Fikir sekali, logik. Tapi saya kata kat dia lepas tu, saya kata, minta maaf cik. Saya kata, minta maaf cik. Ini ajaran sesat. Saya kata. Dia terkejut. Pasal apa? Sebab bercanggah dengan ilmu. Bercanggah dengan knowledge. Bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya bila berpegang dengan dua perkara ni, Quran dan sunnah Nabi. Hak kamu habaq ni, cik habaq ni, canggah dengan Quran. Dia kata bercanggah tahu tak? Allah sebut dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala kata ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud, kecuali siapa tak sujud? Iblis. Pasal apa Iblis tak sujud? Allah dah beritahu dah. Aba, dia ni bantah, ketegak. Wastakbara, dia sombong dan bongkak. Dia tak sujud tu kerana bongkak, sombong, arrogant. Dalam ayat lain menyatakan dia pertikai perintah Allah. Dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan Adam daripada tanah yang dipijak di bawah ni. Kau ciptakan aku menjulang tinggi, api menjulang tinggi. Takkan hak menjulang tinggi nak pergi tunduk, nak pergi sujud kepada hadap bawah ni. Soalah begitulah. Dia arrogant, dia sombong, dia belagak. Allah sebut apa? Wa kana minal kafirin. Sombong dia ini. Dia tergolong daripada golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah dah bagi jawapan dah. Dia tak sujud pada Adam. Tu bukan soal makhluk tak makhluk. Kan? Sebab sujud itu kata para ulama bukan sujud ibadat. Bukan sujud ubudiyah perhambaan. Itu sujud penghormatan. Sebab ibadat hanya kepada Allah. Itu penghormatan pada Adam sebab ini perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi bukan sebab makhluk, isu makhluk tak makhluk. Tapi isu dia, Quran dah cerita dia. Isu dia apa? Isu dia sombong. Takabur. Sebab tu jangan ada sifat takabur, tuan-tuan. Sifat takabur ni sifat Iblis. Sifat Iblis. Menghancurkan. Saya sebut begitu. Dia geleng kepala, tak mahu, tak ada. Sejak saya belajar ni, yang saya tahu, hati saya bersih. Kamu ceritalah apa pun, saya tak akan ikut kamu, dia kata. Oh, tu pula dah.
Dulu ni, masa saya belum belajar dulu, saya tengok bini saya siang ikan. Saya tengok biasa, tak ada apa ya. Lepas saya belajar ni, bini saya siang ikan, saya nampak ikan tu menangis. Tu dia lah. Sampai tahap macam tu. Ini saya kata setan. Orang yang jahil, mudah setan menguasai. Akhirnya dia rasa bahawa itu satu benda baik. Rupanya tak baik. Rupanya tak baik. Membawa dia ke arah kesesatan. Amat-amat rugi, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak bersihkan hati kita, dia kena ada ilmu. Dia tak boleh macam tu je. Tak boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran, dengan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak boleh. Sebab tu saya balik kepada asas yang sahabat daripada awal tadi lagi. Bahawa bila mana kita sebut untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita kena lihat sunnah yang paling utama. Sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah sunnah ilmu. Dan ilmu itu merupakan kewajipan untuk kita belajar. Barulah kita tahu jalan macam mana yang kita nak lalui. Jalan macam mana yang kita nak ambil. Jalan macam mana yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah dalam suasana hari ini yang kita sebut sebagai zaman fitnah. Zaman yang macam-macam. Kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah dengan dalam maklumat yang sampai kat kita dalam WhatsApp. Kadang hadis palsu pun ada macam-macam. Maka bila kita berada dalam majlis ilmu, kita buka kitab, kita belajar, insya-Allah lama-lama kita akan nampak mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana jalan yang membawa kepada kebaikan, mana jalan yang membawa kepada kesesatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan sebab itu, satu perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah untuk kita benar-benar memastikan supaya kita berada dalam suasana yang berilmu. Baik, ada soalan nak masuk, saya terima dulu sebelum saya nak teruskan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya berkenaan soft solat rapat-rapat yang tidak dibenarkan oleh pemerintah ulil amri. Masa ulil amri pun tak stabil. Boleh bertukar dalam waktu pandemik pula tu. Bab hadis adakah titik. Oh, ni nak marah sangat nampak ni. Kan? Biasa tak boleh rapat, tuan-tuan. Itulah saya kata, kita jangan tengok YouTube saja. Jangan tengok kepada teori-teori konspirasi saja. Kita kena berpandukan kepada ilmu. Paling-paling tidak kalau kita tak tahu pun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang reti kalau kamu tak reti. Baik, saya nak ajak tuan-tuan bagi faham sikit bab solat rapat ni. Merapatkan saf, kan? Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah. Merapatkan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat. Okey? Dan rapat saf ni, saya nak tanya, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Tu tak ni jawab. Ada jawapan pertama, sunat. Yang lain? Takkan nak pergi ABC juga kot. Dia mudah aja. Kalau kita tak rapat, batal tak sembahyang kita? Tak kan? Tak batal. Makna dia sunat lah. Bab rapat sah ni saya duk tengok orang Arab dengan orang Melayu menang orang Arab. Orang Arab menang lagi. Kalau kita sembahyang kita tak rapat dululah sebelum PKP kan. Sebelum pandemik. Kalau kita tak rapat lagi, dia tarik kita nak rapat tau. Orang pasal tak? Orang tepi Mekah kan, kalau pergi sembahyang, dia tarik bagi rapat. Orang Melayu dah, orang Melayu baru nak rapat, dia jarang. Baru nak rapat, dia tolak. Kau kena kaki, dia tak mau. Kan? dia tak selesa. Rapat saf itu min tamamis salah, iaitu kesempurnaan salat. Maknanya digalakkan. Jumhurul ulama, majoriti ulama, majoriti menyatakan bahawa sunat. Kalau kita tak rapat saf, mayang kita sah tak? Sah. Tapi kuranglah pahala sikit. Kan? Baik. Itu isu pertama. Dah masuk betul insya-Allah? Masuk lagi? Ha? Oh, tahu. Bagi bunyi lah. Dengar macam bunyi kat mana tadi? Baik. Macam tu juga. Kalau kita duduk dalam saf. Oh, tu betul-betul bunyi tu.
Baik. Sekarang masuk waktu isyak. Okey. Kalau masuk waktu isyak, kita bagi laluan dulu lah untuk azan isyak dikumandangkan. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Balik pada perbincangan kita tadi. Tentang apa? Tentang saf. Sebab itu disunatkan kita, kalau kita mari dalam saf ni, kita duduk belakang seorang-seorang. Bila kita takbir Allahu Akbar, kita pun tarik orang depan, mai supaya duduk dengan kita. Tu pun nak tarik, kena tengok orang juga lah, reti. Hak tak reti, dia alih gitu ya. Pegang-pegang, buat apa kecil aku tengah mayang? Ni marah kita pula. Haru. Kan? Disunatkan. Tapi kalau kita tak buat, kita sembahyang seorang-seorang. Belakang ni kita tak ada sah. Kita seorang je. Sah tak sembahyang kita? Sah tak? Sah. Tapi kuranglah sikit. Sebab tak ada sah kan? Maknanya di situ, kita sepakat. Okey, sekarang, dia sunat. Baik. Dalam kaedah syarak, menyatakan bahawa dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Ad-darar yuzal. Mudarat mesti dihilangkan. Bila mana adanya pandemik COVID-19, maka itu merupakan satu mudarat. Dan mengikut pakar-pakar perubatan menyatakan, boleh dihilangkan mudarat ini bila berada jarak 1 meter. Kalau dekat, maka mudarat itu akan berlaku. Dia boleh kena pada siapa saja. Maka di sini ada dua kemungkinan. Kita nak ambil manfaat dengan rapat ke? Atau kita nak tolak kemudaratan dengan kita duduk jarang? Maka di sinilah para ulama kita menggunakan kaedah yang saya sebut tadi. Iaitu dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kemudaratan bila bertembung mudarat dengan manfaat, kita utamakan menolak kemudaratan dulu daripada mengambil manfaat. Kita tak nafikan rapat saf itu sangat-sangat manfaat. Tetapi bila ada mudarat, maka mudarat itu diutamakan untuk menghilangkan mudarat. Maka di sini datangnya fatwa. Datang fatwa ni bukan daripada ulil amri. Ulil amri ataupun kita sebut para pemerintah ni, dia ambil daripada majlis fatwa. Dia bukan buat sendiri, dia mentarti, dia pun tak tahu. Dia hanya melaksanakan undang-undang. Fatwa ni dia tak laksana undang-undang, dia bagi fatwa aja. Jadi bila refer pada majlis fatwa bukan dia sendiri buat keputusan juga. Dia bincang semua dan dia juga mengambil pandangan-pandangan ulama yang lain juga. Satu dunia, tuan-tuan. Kita tengok hari itu satu dunia menerima konsep tersebut. Hatta Syekhul Azhar, ulama yang diterima satu dunia. Kalau kata Saudi kok orang tak terima kan? Ada sebagian tak terima. Syekhul Azhar pun terima. Bahkan di seluruh dunia menyatakan pendapat yang sama. Takkan puak-puak ulama ni semua bodoh belakang, kita seorang yang cerdik. Itu kita boleh fikir kan? Dia benda ijtihad. Ini benda ijtihad. Sehinggalah pandemik ini dapat diselesaikan. Sebab itu kita lihat bila lama-lama dia makin Qatar dah rapat dah, tuan-tuan. Dah rapat dah. Lama dah, sebulan lebih silap saya. Dia hantar WhatsApp lagi kawan-kawan yang duduk di Qatar tu. Saya tanya, rapat dah. Alhamdulillah. Dia boleh rapat. Apa rahsia? Saya tanya rahsia. Kami Alhamdulillah ada vaksin 100% dah. Rapat dah. Nampak? Kita duduk buat vaksin pun tak habis lagi. Duduk bergaduh tak habis lagi. Mereka dah selesai lama dah. Mereka dah rapat dah. Kita ada jadi masalah sebab apa? Sebab macam-macam teori duduk main lagi. Lepas satu lepas satu. Ini vaksin ni teori Yahudi ni. Dajjal. Ni idea Dajjal nak bunuh umat Islam. Tu dia. Kalau Dajjal nak bunuh umat Islam ni dengan vaksin ni, orang putih tak ambil lah. Orang Yahudi tak ambil. Ni orang Yahudi bersusun ambil. Tak kena mengena pun. Tuan-tuan, macam-macam teori sangat, dia berbalah tak habis. Akhirnya, kita berada dalam keadaan macam tu juga. Sebab itu, perkara ini, kita rujuk kepada pakar. Kita rujuk pada ulama' kita. Mereka ni, tuan-tuan, takkan mereka pun tak mau nak rapat, mereka nak juga rapat. Sebab itu, disuruh cepat-cepat kita buat sesuatu pencegahan itu. Supaya dengan pencegahan itu, cepat-cepatlah kita boleh rapat. Dan banyak dah negara hari ini dah makin rapat dah. Dah selesai dah apa masalah di tempat mereka. Jadi inilah saya sebut bahawa kena mengaji baru kita nampak. Kita tak membangkang, membuta tuli, tidak. Tidak. Tetapi ada fakta-fakta yang kita lihat. Yang mana di situ
sebab benda adalah melibatkan ijtihad para alim ulama. Yang mereka itu bukanlah ijtihad tu atas dasar tangan kosong, kita kata tidak. Tetapi di atas ilmu. Kita ni kadang kita tak tahu, tak ada ilmu ni yang kadang-kadang suka kita nak kata apa. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Sejauh mana bahaya golongan Wahabi? Apa perlu kita lakukan? Baik tuan-tuan, benda Wahabi tak nak habis tuan. Dia lagi ni, golongan yang ekstrim tak kira lah mereka menjenamakan golongan nama apa pun tak kira. Yang penting jangan ekstrim. Dalam Islam dia tak bagi ekstrim. Tak kira lah nama apa pun. Kalau dia buh nama dia, aku ni sunnah, tapi dia ekstrim, tolak. Kalau dia kata aku ni tasawuf, tapi dia ekstrim, tolak. Kalau dia kata aku mazhab Syafi'i, tapi dia ekstrim, maknanya dia bohong, maka kita tolak. Maka dengan sebab itu, kita lihat dalam konteks ilmunya, kalau seseorang itu ekstrim daripada ajaran Islam, maka kita kena tolak. Kita tak terima, Islam tidak menerima ekstrim. Ekstrim yang melampau. Yang sampai tahap semua dia anggap bid'ah, semua bid'ah. Sampai benda khilafiyah pun bid'ah. Ni maulid Nabi pun bid'ah juga. Bubak suara pun bid'ah. Saya pun pening kadang-kadang. Apa main kok mana bubak suara bid'ah? Dalam Nabi tak nak buat. Nabi tak nak makan, itu je alasan dia. Nabi tak nak makan bid'ah. Kau setakat Nabi tak nak makan bid'ah, bukan bubak suara Nabi tak nak makan. Roti canai Nabi tak nak makan. Oleh kerana kamu kata bubak suara tu bid'ah sebab Nabi tak nak makan. Roti canai Nabi makan tak? Roti bom, roti sangkak burung, ni makan tak? Hot dog ni makan tak? Nabi tak makan pun bid'ah juga ke tu? Sebab tu kita kena faham bab makan ni dia ada bab dia. Bab makan ni dia termasuk dalam bab al-adat. Al-aslu fil adat al-ibahah. Sesuatu asal dalam benda adat ni harus. Yang wajibnya apa? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, itu wajib. Makan yang ada di atas muka bumi ni halal lagi baik. Itu kena ikut. Adapun kamu nak makan apa, itu selera kamu. Makanlah apa pun. Makanlah apa pun. Yang halal lagi baik, makanlah. Jadi maknanya tak tertakluk kepada apa yang Nabi makan baru boleh makan tak. Sahabat Nabi pun kena makan apa Nabi tak makan tak. Khalid Al-Walid makan depan Nabi, makan apa? Makan dhab. Tahu tak dhab? Dhab tu apa? Sebut bagi perhabis jangan bewak aja, bewak teringat makan ayam lah kau mahu. Dhab ni bewak pasir. Bewak pasir. Yang dia duduk di padang pasir, yang dia makan daun. Bewak ni. Dia boleh makan. Sahabat makan depan Nabi, Nabi tak makan tuan-tuan. Nabi tak makan, sahabat makan. Pasal apa? Dia selera. Dia halal, makanlah. Bubak suara tuan-tuan macam tu juga. Dia kata pasal apa? Persoalannya pasal apa buat 10 Muharram, tak buat waktu lain? Saya nak tanya, dua-dua buat waktu bila? Raya. Nabi ajak tak dua-dua buat waktu raya? Dua-dua pun tak ada zaman Nabi. Ketupat. Raya juga kan? Pasal apa buat waktu raya ketupat? Ikut sukalah. Tak dia kata. Tak puas hati lagi. Tak dia kata. Yang 10 Muharram tu, puak Syiah. Pergi ke Syiah pula. Syiah ni 10 Muharram dia ada sambutan Karbala. Dia pukul diri dia. Kita setuju tak benda tu? Kita tak setuju. Pukul diri Islam tak ajar. Kalau kamu nak menangis, nak marah macam mana pun, kamu tak boleh lebih daripada had. Kamu nak menangis terhadap orang yang kehilangan seseorang. Nabi kata, laisa minna man latamal khudud wa syaqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan dari kalangan kami mereka yang meratap-ratap ni. Menangis tak apa, meratap tak boleh. Tampak-tampak pipi pula, koyak baju pula. Macam yang dilakukan oleh puasa syak sidra diri. Ini haram. Memang tidak boleh. Ini sesat. Kan? Siapa kena dengan buat suara? Dia kata, bubak suara tu asal usul Syiah. Jadi kalau kita buat suara, kita menghidupkan Syiah. Pergi tu pula dah. Kalau buat syirah tu Syiah tak boleh makan lah. Tu yang nak makan burger, spaghetti, pizza tu main mana? Main Bukit Minyak kah? Tuan-tuan, pizza tu main mana? Asal usul mana? Asal usul mana? Itali. Itali tu agama apa? Kalau ikut majoriti dia. Kristian. Bahkan di situlah ada satu, dekat Rome tu, ada Vatican City. Vatican City ni, macam kalau kita Mekah kan, tempat kiblat umat Islam. Vatican City tu merupakan tempat yang kiblat bagi Kristian Katolik. Di situ lah. Lepas tu tak boleh makan lah pizza. Hari-hari duduk hentam pizza tu apa?
Sebab tu kita kata, tak kisahlah asal usul mana pun. Asal usul mai daripada Syiah ke makanan tu, mai daripada Itali ke, mai daripada Barat ke, mai pada mana ke, halal ke tak? Itu konsep dia. Halal ke tak? Kalau tak halal, kalau orang Melayu buat pun jadi haram. Kalau benda tu tak halal, tuan-tuan, walaupun yang buat tu orang Melayu sekalipun, tapi ada campuran benda yang tak halal, maka tetap jadi tak halal. Tetapi kalau yang buat tu orang putih, yang buat tu siapa pun, tapi dia punya kandungan dia halal, halal dan thayyibah, halal. Dok main kat mana pula bid'ah atau bid'ah. Sebab tu kadang-kadang saya sebut tadi, jangan ekstrim. Jangan ekstrim ni main daripada mana? Main daripada ilmu lah. Barulah kita tahu, oh lagu ni rupanya. Sebab tu saya nampak bahawa pertikaian-pertikaian, perbalahan-perbalahan yang berlaku pada hari ini, semuanya berpunca daripada masalah ilmu yang berlaku. Menyebabkan banyak kepincangan-kepincangan berlaku. Akhirnya yang saya sangat-sangat sedih lagi apabila kita menyambut, kita kata, Maulid Nabi, seronok apa semua, tapi rupa-rupanya kita tidak menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ajak pada kita bukan balah, bukan bergaduh dah, bukan bersengketa. Sunnah Nabi ajak kita apa? Bermaaf-maafan, berkasih sayang, rahmat merahmati, belah kasihan. Itu yang Nabi ajak. Itu yang Nabi bawa. Kalau kita betul-betul sayang Nabi, kita kena buat yang tu, tuan-tuan. Kita kena bersatu padu. Perbezaan pandangan tu kita maafkanlah. Lagi mana tak bercanggah dengan akidah. Kan? Kita ajak kepada kebaikan. Kita bersatu padu. Jangan duk bergaduh sangatlah, bergaduh tak habis. Tak habis, tuan-tuan. Kita tengok Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan dalam keadaan Aus dan Khazraj perang, tuan-tuan. Perang mereka ni. Tapi Nabi buat kasih sayang. Akhirnya Aus dan Khazraj jadi golongan yang disebut sebagai golongan Ansar. Ansar. Tuan-tuan, perang ni, perang bukan sikit-sikitnya. Kawan ni, keluarga kawan ni, bunuh keluarga kawan ni. Keluarga kawan ni bunuh abang kawan tu. Tiba-tiba sekarang mereka nak bersatu duduk sekali. Agak-agak macam mana? Kalau kita ada kawan tu, keluarga tu bunuh adik-beradik kita, kita nak pergi baik dengan dia tak? Taubat 7 keturunan, kita sumpah habis. Kan? Aus dan Khazraj, mereka perang, bunuh biasa di kalangan mereka. Nabi bawa Islam, Nabi bawa kasih sayang, mereka boleh duduk sekali. Tukar 360 darjah. Sampai ke tahap sahabat di antara sahabat ni, hak disebut Ansar ni, dia punya sayang pada sahabat dia kerana Allah, dia berjaya melupakan segala persengketaan. Dia boleh bagi tahu lagi kat kawan dia, ana uhibbuka fillah, aku sayang pada kamu kerana Allah. Kalau kita jumpa orang yang pernah menyakiti keluarga kita, agak-agak kita boleh tak macam ni? Kadang kawan kita tak ada. Tuan-tuan boleh cuba tengok kawan sebelah, cuba tengok kawan sebelah. Tengok kawan sebelah. Cuba tengok. Sebut, ana uhibbuka fillah, aku sayang pada kamu kerana Allah. Sebutnya. Berat nampak tu. Nak sebut tu berat tu. Kita bukan bergaduh apa dengan kawan kita kan. Tak gaduh nampak berat tu. Kan? Tuan-tuan, Nabi bawa kasih sayang sampai tahap orang bermusuh boleh bersatu padu. Kita duk elok-elok nak bergaduh pasal apa? Maknanya kita sudah membuang sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Sangat-sangat rugi. Sebab tu marilah kita kembali. Sama-sama kita berfikir macam mana cara kita nak hidup kisah Nabi dengan kasih sayang. Bahkan Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis, Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga selagi mana kamu tak beriman. Itu prasyarat pertama nak masuk syurga. Nak masuk syurga kena ada iman. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah masuk syurga. Sebab dia mati kerana keimanan. Jadi Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dianggap beriman selagi mana kamu tidak berkasih sayang sesama kamu. Allahu Akbar. Ini hak Nabi ajak kita. Prasyarat nak dapat iman tu, sebab iman tu nak masuk syurga. Iman tu masuk syurga, tapi nak dapat iman tu, Nabi kata syarat dia apa? Kena berkasih sayang. Betul kalau bergaduh ni tuan-tuan, dia menyebabkan kita muflis di akhirat. Muflis. Nayaknya. Sebab tu tugas kita bukan sekadar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tugas kita untuk memperbaiki hubungan kita sesama kita.
berkasih sayang kerana Allah Ta'ala yang terbit daripada hati yang ikhlas, yang jernih. Yang ni hak Nabi ajak pada kita. InsyaAllah, kalau kita boleh buat yang ni, betul-betul kita hidup sunnah Nabi. Dan nak buat hak ni, main daripada mana? Main daripada ilmu. Baru kita tahu, oh lagu ni rupanya. Ilmu yang mengajak kita. Apa yang Nabi sarankan pada kita, baru kita tahu. Ini satu benda yang sangat penting. Tambah-tambah dalam suasana kita pandemik yang tak berkesudahan lagi ni, banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Maka di situ kita perlu kepada sokongan kawan-kawan, rakan-rakan. Kita kurangkan pergeseran, kita pertautkan ukhuwah. Maka insya-Allah kekuatan ukhuwah itu merupakan satu kemenangan bagi umat Islam insya-Allah. Sebab itu tak heran sahabat-sahabat Nabi, walaupun kalau kita tengok peringkat awal mereka bergaduh, bila Nabi bawa Islam maka bersatu atas agama Allah. Lepas tu mereka tak gentar bertemu dengan sesiapa pun. Allah bagi pertolongan pada mereka. Bagi pertolongan satu. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi tanggungjawab kepada kami, kata Allah, untuk memberi pertolongan kepada orang beriman. Ada orang bertanya, pasal apa orang beriman pada hari ini macam-macam dizalimi, pasal apa Allah tak tolong? Sedangkan Allah janji dalam Quran Allah akan tolong. Dijawab oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dia kata apa? Dia kata memang Allah janji nak tolong orang beriman, tapi hari ini kita bertanya, apakah kita ni benar-benar beriman? Yang melayakkan dapat pertolongan Allah. Tu dia, kena balik kat kita. Kan? Kena balik kat kita. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi dah tunjuk pada kita keimanan sungguh-sungguh pada Allah, dia berjaya melupakan persengketaan. Semata-mata kasih sayang kerana Allah. Akhirnya Allah bagi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Walaupun terpaksa menghadapi musuh yang sangat besar bilangan dia. Tuan-tuan tahu tak? Dalam perang Mu'tah, umat Islam hanya 3,000. Lawan dengan musuh 200,000. Tapi umat Islam boleh menang. Di mana kekuatan umat Islam? Kat mana? 3,000 lawan 200,000. Menang. Logik adat kita kata boleh menang tak? 3,000 lawan 200,000. Macam 3 orang dikepung oleh 200 orang. Adat kita kata luku kepala seorang sikit, mati lah. 200 kepung 3. Tak boleh buat apa. Tapi umat Islam berjaya. Sebab apa? Sebab ada keimanan pada Allah, kasih sayang yang wujud di antara mereka. Allah turunkan rahmat yang berlimpah ruah. Maka pada ketika itu mereka dapat mencapai kejayaan dan juga kemenangan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, tugas kita di atas dunia ni adalah satu tugas yang kita kena usaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya sementara hayat dikandung badan. Masa berlalu dengan begitu pantaslah hidup kita, yang mana kalau kita mensia-siakan waktu yang berlalu ni, dia sangat-sangat rugilah. Sebab waktu yang berlalu dia tak akan kembali lagi dalam hidup kita. Sebab tu saya teringat kepada apa disebut oleh Buya Hamka. Buya Hamka ni, dia ni pengarang kitab tafsir Al-Azhar. Tahu kan? Profesor Hamka. Dia orang Padang, Indonesia. Dia tafsir bahasa Melayu. Ada 10 jilid lebih kurang. Hari ni orang cetak satu-satu pula juzuk. Cukup juzuk, satu juzuk mana ada 30 jilid baru. Dulu 10 jilid ya. Pustakaan Nasional Singapura tak silap yang cetak lah ni, ada cetakan baru lah, dia buat 30 jilid. Profesor Hamka ni, dia orang Indonesia, tapi dia tulis kitab tafsir. Dulu saya rujuk juga. Masa saya bawa tafsir Al-Quran di IKIM dulu, antara rujukan Melayu, rujukan Melayu tak banyak. Yang lain saya rujuk Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir, Az-Zamakhsyari, Al-Kashaf, Ibn Ashur, Tahrir wa Tanwir, Al-Maraghi dan pelbagai lagi. Tapi hak Melayunya antaranya Amr Al-Athir, Sun Haji dan juga tafsir Al-Azhar. Memang tafsir dia ni kadang sebab dia orang Melayu, jadi banyak dikaitkan dengan suasana-suasana orang Melayu. Cuma saya nak sebut, dia ada satu puisi yang menarik yang saya pernah baca. Ada, kalau tuan-tuan tengok memang ada. Yang mana dia memberi satu komen terhadap kehidupan kita. Dia kata manusia yang masa yang berlalu dengan begitu pantas menipu kita yang terlena. Itu dia punya tajuk dia. Tajuk dia terlena. Dia kata masa yang berlalu lah hidup kita ni menipu manusia yang terlena. Terlena macam mana? Kita ni kadang-kadang tak ada hala tuju pun. Bertangguh banyak. Bertangguh. Kata nak sedekah, duduk tunggu tangguh-tangguh. Kata nak sedekah waktu pagi, sampai petang tak sedekah lagi.
Tak apa orang ni nak baca Quran, duk kata orang ni baca Quran, tiba-tiba 2 hari tak baca lagi. Kan? Jadi kata Buya Hamka, gitulah masa berlalu dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita tak sedar, umur kita dah meningkat. Dalam keadaan kita masih lagi duduk pada takut yang lama. Sedar umur kita 30. Lepas tu pula naik 40. Lepas tu pula naik 50. Lepas tu pula orang panggil kita Tok Wan, Tok Nek dah. Kan? Sedar malaikat maut sudah berada di hadapan kita. Tengok-tengok, ya Allah, amalan kita tak seberapa. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Waktu tu malaikat maut nak cabut nyawa kita. Kita meraung, kita menangis, kita merintih, kita meratap. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong lewatkan sedikit ajalku, ya Allah. Waktu tu kita akan minta, dan benda ni dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, orang nak mati dia minta. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolong ya Allah, lewatkan sedikit ajalku, ya Allah. Sebab apa? Sebab dia nak minta sikit supaya dia dapat melakukan kebaikan. Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, aku nak bersedekah dan aku nak jadi hamba-Mu yang saleh. Lalu berapa banyak lagi masa yang kamu perlukan? Berapa banyak lagi tahun yang kamu nak mengulangi siang, malam, pagi, petang? Dalam keadaan kamu masih melakukan perkara yang sama. Maka kalau Allah bagi 1000 tahun pun, kata Buya Hamka, bagi 1000 tahun pun pada manusia, tak akan memberi apa-apa kesan kalau dia tetap termasuk di kalangan orang yang lena. Jadi maknanya kita jangan lena. Kita kena sedap. Kita kena bekerja. Kita kena berusaha. Kita bukan sekadar tuntut ilmu, tapi kita nak beramal dengan ilmu yang kita laksana, yang kita ada. Sebab itu antaranya tadi pengurusi sebut kat saya tadi bahawa dia minta saya war-warkan tentang apa? Tentang bumbung surau yang sedang nak dibuat pembaikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak sumbangkan sebagai satu usaha yang kita tak akan menyesal. Jangan sampai kita nazak tu, Allah ceritalah nazak tu orang dia akan menyesal, terutama kalau dia tak ambil manfaat untuk bersedekah masa hidup. Sebab tu dia minta, laula akhartani, ya Allah tolong postponekan sikit ajal aku. Minta postpone tu untuk apa? Untuk sedekah ya. Sebab dia nampak bahawa sedekah ni pahala sangat-sangat besar. Kau tak ambil peluang tu, sangat-sangat rugi. Maka dengan sebab itu, oleh kerana ada peluang itu, kita lihat bagaimana surau ini, surau Al-Huda, Taman Markisah, Bukit Minyak, memerlukan sedikit sumbangan, bantuan, terutama nak membaiki bumbung. Lagi lain bumbung apa lagi? Bumbung aja. Dan juga apa-apa yang berkaitan lah. Jadi maknanya, kalau kita tak termasuk dalam orang terlena, kita ada ilmu, kita tahu bahawa benda ni sangat manfaat, maka tuan-tuan, bila kita sumbangkan, insya-Allah jariah itu akan terus sampai pada kita sampai bila-bila. Katakan kita dah mati dah, tapi surau ni masih lagi digunakan. Kan? Orang masih lagi boleh berteduh di bawah bumbung tersebut untuk datang ke surau. Maka selagi itulah pahala akan terus mengalir kat kita. Waktu tu kita rasa lega dulu aku sedap dulu. Aku tunaikan juga kalau aku tak buatlah naya sungguh. Kan? Jadi maknanya kita kena ambil perhatian dan juga kita kena beramal dengan apa yang kita tahu ataupun apa yang kita belajar. InsyaAllah mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak tengok lagi kalau ada soalan yang dihantar pada tuan-tuan. Tadi ada satu soalan, dah saya dah jawab dah, soalan daripada WhatsApp tadi. Yang kedua ada soalan daripada SMS tadi. Okey. Sekarang saya buka soalan secara lisan. Kalau siapa-apa nak tanya apa, saya umumkan talian ditutup. Cukuplah untuk WhatsApp ni sekadar itu. Kita buka secara lisan. Kalau siapa-siapa nak tanya apa, dipersilakan. Ada soalan? Ya, silakan. Tahajud.
Yang kedua, Zuhur. Zuhur, anak kata sebelum Zuhur, setelah Zuhur ketat. Itu salah seorang istilah lah. Jadi so kaedah tu macam mana? Sama ada dua-dua atau empat direct? Baik, bab solat sunat ya. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita berkaitan dengan solat sunat. Yang pertama, solat tahajud, solat malam. Yang kedua, bab solat lohok. Kan? 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur. Dia sebenarnya pertama saya jawab yang Zuhur dulu, lepas tu lagi saya jawab yang tahajud. Yang Zuhur ni begini ya. Yang solat Zuhur ni, qabliyah Zuhur, dia ada 2 rakaat yang muakkad dan ada 2 rakaat yang tidak muakkad. Ba'da Zuhur macam tu juga. Ada 2 rakaat yang muakkad, ada 2 rakaat yang tidak muakkad. Apa makna muakkad? Apa yang makna tidak muakkad? Yang muakkad ni makna Nabi cukup jaga. Nabi akan buat kat mana pun. Tapi dia tetap sunat. Walaupun dia sunat, tapi Nabi jaga. Yang tak muakkad ni kadang Nabi buat, kadang tidak. Maka dengan sebab itu, Zuhur ni 2 muakkad sebelum, 2 muakkad selepas. Dan 2 muakkad sebelum juga, tambah lagi 2 lah, 4 lah. Dan 2 muakkad selepas. Maka dengan sebab itu, kita buat 2-2. Bukan 4 sekali hari tak. Kita buat 2 dan 2. Manakala solat tahajud ni pula, dia memang, solat malam ni ada orang pernah tanya saya, Ustaz, saya nak solat malam, nak qiyamul lail, nak buat mana dulu? Saya kata dulu macam mana? Nak buat tahajud dulu ke? Nak buat hajat dulu ke? Nak buat tasbih dulu ke? Nak buat taubat dulu ke? Sebenar-benarnya solat malam ni solat apa? Yang kata qiyamul lail tu solat malam ni sebenarnya solat apa? 2 aja sebenarnya. Tahajud dan witir je. Pasal apa? Solat hajat siang boleh buat tak? Boleh. Malam boleh, siang boleh. Solat taubat siang boleh buat tak? Boleh. Malam boleh, siang boleh. Solat tasbih siang boleh buat tak? Boleh juga. Malam boleh, siang boleh. Tahajud juga siang tak? Tak boleh. Maknanya betul solat malam ada tahajud. Witir boleh buat siang tak? Siang boleh buat witir? Tak boleh. Kan? Dia malam lah lepas isyak kata kan. Maknanya di situ adalah, maknanya apa? Hak solat malam apa? Tahajud dan juga witir. Dan pula witir ni kita tahu dia solat ganjil. Nama pun witir ganjil lah. Ganjil ni paling kurang 1 rakaat. Sempurna 3 rakaat. 2 campur 1, 3. Ataupun 5. Ataupun 7. Ataupun 9. Ataupun 11. Tapi jangan buat banyak sangat. Takut tak boleh nak maintain. Buat 3 pun jadilah. Kan? Buat 3 pun jadi. Baik tahajud. Nabi SAW kata, Salatul lail masna masna. Solat malam 2 rakaat. 2 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. 8 rakaat sebagai contohnya. Maka, buat macam mana? Nabi kita buat 2. Itu hadis Nabi. Salatul lail masna masna. Buat 2 dan 2. Kalau kita larat buat 8 rakaat. Kalau tak larat buat 2 rakaat cukup lah. 2 rakaat pun dah cukup dah. Asalkan kita boleh maintain. Ni pulun-pulun itu tak buat. Malam tu je buat, malam ni tak buat lah. Kan? Maka dengan sebab itu, dan kita tutup dengan witir. Witir pula ada 3 cara kita boleh buat. Yang pertama, kalau kita gamak, kita rasa tak boleh nak buat waktu lain, lepas isyak boleh buat dah. Witir. Lepas isyak boleh buat dah. Ataupun kalau kita rasa bangun tak tahu boleh bangun ke tak tengah malam, kita buat sebelum tidur. Berdasarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah kata apa? Ausani khalili bi thalath. Rasulullah wasiat padaku 3 perkara. Antara 3 perkara tu wa an utira qabla an arqud. Untuk aku berwitir sebelum aku tidur. Mana boleh buat sebelum tidur. Ataupun kalau kita jenis memang tiap-tiap malam memang bangun confirm insya-Allah kita ni memang tak pernah miss. Kan? Maka kita jadikan witir di hujung. Berdasarkan hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bil lail witra. Jadikan solat malam kamu, akhir solat malam kamu dengan solat witir. Jadi ikut diri kita, kita tanya diri kita, kita ni boleh hak mana? Hak mana kita boleh kita buat? Begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, lain soalan? Ya.
Baik, zikir nak berapa? Haklah hadis sebutlah solat zikir 33 tasbih tu sebutlah hadis. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali itu dah ada. Baik, persoalan biasa timbul ni orang hak berzikir 1000 kali, 100 kali, 1000 kali, 5000. Apa dok kira-kira pula? Dia begini, dia kira-kira tu bukan semata-mata nak kira. Kita kena faham tujuan dia. Tujuan kita kira itu adalah untuk kita meningkatkan prestasi kita. Hari ni kita buat 100. Esok kita buat 200. Lusa kita buat 300. Lagi banyak, lagi bagus. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Jadi nak zikir pada Allah banyak-banyak. Banyak mana tu tak kira. Dia tidak ada had. Tidak terhad banyak mana, tidak ditetapkan oleh hukum syarak. Nak zikir 1000, 1000 lah. 10,000, 10,000 lah. Sejuta boleh kalau zikir, terpulang lah. Tapi kita ni, tuan-tuan, kita nak, kalau boleh lagi malam, lagi banyak. Kalau kita tak kira, tak ada masalah, tak payah kira. Tetapi, kita tak tahu prestasi kita macam mana. Betul tak? Kita tak tahu kan, prestasi kita kan. So, kita nak tahu prestasi kita macam mana? Kita kira. So, salah tak kira? Tak salah. Macam orang menega lah. Menega lah. Lepas tutup kedai, dia kira tak? Pasal apa dia kira? Pasal nak tengok prestasi. Hak mana laku, mana tak laku. Cuba dia tak kira biar-biar lah. Kat mana pun, agak-agak dia semakin okey, semakin tak okey. Kan? Jadi, itu termasuk usaha kita. Pandai-pandai, tak ada masalah. Benda ni memang tidak ada larangan dalam hukum syarak pun. Kan? Memang orang kata, oh tak kira, nak berkira dengan Allah. Bukan masalah berkira dengan Allah, tidak. Tujuan kita kira tu dengan tujuan untuk kita mempertingkatkan diri kita supaya hari ke hari itu makin banyak. Kalau kita biar lagu tu je, orang ni, kita ni, agak-agak makin banyak makin sikit. Makin sikit ada. Sebab tu tidak ada masalah. Bahkan kalau ikut apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata apa? Ma nafa'al qalb syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada hati kita selain daripada kita beruzlah yang padanya kita bertafakur kepada Allah. Uzlah ni macam mana? Disyarahkan oleh almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti dia ada syarah dia terhadap kitab Hikam. Saya pernah mengaji dengan dia di Syria. Subhanallah. Tuan-tuan Syekh Buti ni dia cakap slow ya. Cakap kan? Cakap qala al-musannif qala ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih. Lagu tu dia cakap slow ya. Masjid dia 2 tingkat. Orang penuh mengaji ni tu dia. Pulun semua. Kalau kita bercakap lagu tu pakai lena semua. Maknanya sudah nampak depa ni orang nak mengaji. Depa mai tu nak mengaji. Walaupun tok guru ni cakap slow, lembut. Kita dengar lagu tu terayun-terayun. Tak, dia siap tulis lagi. Satu hikmah tu berjam dia cerita. Berjam dia cerita. Orang tak lari, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka ni main nak mengaji. Kita, nak mengaji ke tak? Main tengoklah ustaz ni ceritanya mana. Syok tak syok? Syok tak syok? Tengok lu syok tak syok. Dia kan nak kira ilmu hadis cerita tu. Nak kira syok tak syok. Saya nak cerita. Ibn ni, Syekh Buti dia syarah kepada Hikam tu. Dia kata apa? Apa maksud uzlah? Uzlah ni kita menyendiri kan. Dia kata kita boleh uzlah tiap-tiap malam. Macam mana? Sebelum tidur kita ambil 15 minit. Setengah jam. Kita duduk seorang-seorang. Masa seorang-seorang tu kita berfikir, bertafakur. Apa kita kata kelemahan kita hari ni? Apa kesalahan kita yang kita nak kena bertaubat pada Allah hari ni hak kita buat? Apa benda kebaikan yang kita buat hari ni yang kita besok kita nak pertingkatkan lagi. Kalau kita selalu check and balance macam ni, tiap-tiap malam, insya-Allah prestasi kita akan meningkat. Bab agama pun nak kena check, tuan-tuan. Bukan bab dunia je nak kena check. Ni kita bab kira-kira, bab nega, check bagus punya. 1 sen pun tak lari. 1 sen pun tak lari ni. Dia cari mana, pasal mana hilang seduit ni, mana hilang seduit ni. 1 duit pun, 1 sen dia cari merata hilang. Bab dunia. Kalau bab akhirat ni, bab amal ibadat, dia tak nak ambil tahu pun, dia buatlah macam mana pun. Ini masalahnya. Kena ada uzlah. Itu contoh. Jadi bab kira tadi untuk prestasi tak ada masalah. Okey? Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam itu dikira selawat. Allahumma salli ala Muhammad pun dikira selawat. Kan?
Dan Nabi kata, man salla alayya marrah sallallahu alaihi bi'asyara. Siapa selawat padaku sekali, Allah akan selawat padanya 10 kali. 10 kali selawat Allah Ta'ala pada kita tu makna apa? Rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi perbanyakkanlah selawat. Sebab tu guru saya dulu, dia pesan pada saya 3 benda. Dia kata, kamu jangan tinggal zikir ni. Zikir ni macam-macam, kita tahu kan. Tapi hari-hari jangan tinggal. Apa dia? Yang pertama, istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyu ke al-hayya? Al-hayyul qayyum ke al-hayyal qayyum? Hak baru ni benda tu duk bergaduh dalam YouTube tuan. Al-hayya al-hayyu ni. Lah zikir tak pun duk bergaduh bab hayya-hayyu je. Sedangkan dua-dua boleh. Di grammar saja al-hayya tu na'at sifat, al-hayyu tu mubtada, khabar li mubtada mahzuf. Boleh dua-dua. Dalam hadis pun dua-dua ada. Tak nak masalah lah. Al-hayyul qayyum boleh, al-hayyal qayyum boleh. Duk bergaduh pasal baris tu. Buat dah. Kan? Sebab orang kita ni dia suka apa? Gaduh dia syok. Dia syok gaduh ya. Istighfar kurang-kurang 100 kali. Itu kita nak kira tu. Kurang-kurang kalau boleh kita nak lebih lagi. Kurang-kurang 100 kali pagi, 100 kali petang. Istighfar. Yang kedua kalimah tauhid. Apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali pagi, 100 kali petang. Lebih tak apa. Itu paling kurang minimal kita nak latih diri kita. Yang ketiga selawat pada Nabi. Paling tidak 100 kali pagi, 100 kali petang ni guru saya besar lah. Sebab kita nak lazimi diri kita. Hari-hari kita buat. Samping zikir lain banyak lagi. Boleh buat semua. Tak ada masalah. Tapi, hak ni jangan tinggal. Kan? Untuk kebaikan kita. Wallahu a'lam. Lain soalan? Soalan kita buka sampai pukul 11 malam. Ada kesalahan tak ada? Cukup lah. Cukup pukul 9 lah, cukup lah. Jadi sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada malam ni tuan-tuan. Moga-moga insya-Allah sedikit sembang-sembang santai kita malam ni mudah-mudahan dapat sikit manfaat. Mudah-mudahan dapat memberi kebaikan pada kita insya-Allah. Kita tambahkan ilmu. Sambil kita nak mai kuliah, kita baca buku. Buku jangan tinggal ya, sebab iqra' tu penting. Tapi jangan iqra' saja, jangan baca saja tak mengaji tak boleh. Baca mengaji pun mengaji. Di situ kita dapat kaedah, menambahkan lagi ilmu kita insya-Allah. Supaya kita dapat meningkatkan lagi kesempurnaan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada buku kalau tuan-tuan nak jom sempurnakan solat kita. Ini saya penyemak buku ni. Bukan penyemak. Cumanya dia buat kaedah wakaf ni menarik juga. Kalau ikut harga dia 29-30 ringgit lah satu ni buku ni kan, tebal ni kan. Tapi dia buat wakaf macam mana? Dia penerbit bagi tahu saya, dia jual 3.50. Apa tujuan dia? Satu kita untuk kita, satu kita wakaf kat surau ke, kita wakaf kat masjid ke, kita bagi kat kawan ke, bagi kat jiran ke. Dia buat lagu tu. Bagus juga saya kata. Kan yang pentingnya kita nak tambah ilmu. Yang penting ilmu tu dan kita bagi orang baca pula, orang baca kita dapat pahala sebab kita yang memberi. Kan? Dia beramal pula, maka pahala itu akan terus sampai kepada kita. Jadi sama-samalah kita menambah ilmu yang pentingnya. Dan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan nak nunjuk-nunjuk aku ni ada ilmu lebih daripada orang, jangan tuan-tuan. Habis pahala kita. Kalau kita nak tunjuk-tunjuk kononnya akulah. Ada orang dia belajar nak hujah dengan orang. Dia belajar tu dengan tujuan apa? Dia boleh berhujah dengan orang. Buang masa ya tuan-tuan. Kan? Maka dengan sebab itu, jadilah orang yang belajar lillahi ta'ala ikhlas sungguh kepada Allah, maka di situ dia akan mendapat manfaat yang sangat-sangat banyak. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan, sekadar itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga sedikit perbincangan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya pemaaf. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Tuan